Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah pada sahabat-sahabat saya yang telah gugur di medan perang, muslimin dan muslimat semua ya. Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita sikitlah pengalaman saya semasa saya berada di Somalia, di Mogadishu. Saya ditugaskan di Marbat 2 Nisom Security Company dari tumpangan kepada Regimen 6 Ranger Diraja, di mana kami ditugaskan di mula-mula kami sampai di University Compound. Penugasan menjaga Jenderal Abu Samah dan kawasan Nisom. Masa tu tim kami ditugaskan untuk buat mengiring rapat kepada satu tim yang mana anggota komando dan ranger ada pergi buat tugas-tugas tinjauan, di mana mereka menandakan di mana kawasan yang boleh lalu, di mana kawasan tak boleh lalu dengan anggota perisik kita iaitu Encik Mat Bahrom, di mana dia adalah seorang anggota dari perisik kita, dengan anggota polis kita pun ada yang terlibat. Masa tu Sarjan Senin dengan Kopral, saya sudah lupa, Ori Iban tu. Okey, ini menyambung cerita yang Encik Mat PGB tu cerita semasa dia orang kena ambush, kena apa kan. Ini cerita saya ni tidak siapa yang tahu. Cerita saya adalah mengenai selepas mereka kena ambush pada siang hari tu, pukul 8, pukul 6 lebih kami dapat tahu tim kami dari security company 7 sudah diambush oleh puak Somalia, di mana tim Somalia sudah ambush tapi tak dikena pasti. Seorang dari anggota kami atau dua orang sudah terbunuh. Manakala masa tu saya tengah sembahyang asar, masa tu saya dengar bunyi tembakan panjang di sebelah. Masa tu saya tinggal di pos di K4. Kami ditugaskan di K4 menjaga bangunan tu. Di kawasan K4 tu kami adalah duduk di bangunan kedutaan Itali. Mana petang tu saya dengar. Lepas tu dalam pukul 6 lebih 7 lebih Major Len Espero bagi tahu, okey, standby malam ni sebab anggota kita ada yang terlibat dengan ambush, kena ambush. Jadi masa tu pun saya, Allah, siapalah, saya pun lepas sembahyang berjemaah Isyak, kami pun sembahyang minta doa kepada Allah kan semua selamat. Dalam masa yang sama, masa tu saya tengah berduti. Saya duduk di pos depan. Lepas tu datang orang dalam keadaan gelap bagi tahu, hello. Sampai tu saya kata, stop, siapa tu? Itu saya Encik Mat yang kena ambush. Oh, kenapa cik? Dia kata belakang ada Somalia. Okey, belakang ada Somalia menghatikan aku. Sekarang aku nak jumpa Major Len Espero. Cak tuan, ada. Okey tu. Saya pun panggil, bagi tahu budak, bagi tahu tuan, ada anggota kita yang terlibat dengan ambush nak jumpa tuan. Dia pun buka pagar, makna Somalia tu dah tunggu dekat luar. Cik Mat pun masuk dia pun jumpa Major Len Espero, sembanglah macam gini, nak berapa orang, nak 14 orang tanpa bawa senjata, selamatkan anggota kita yang berada, dia orang tahan dekat bas tu. Jadi kemungkinan masa tu saya pun dah habis duti. Saya pun masuk atas nak tukar pakaian lah, nak ambil duti. Lepas tu okey, perbincangan tu semua, Major Len Espero terus pagi. Dia kata okey, masa tu Encik Mat berehat lah sebab dia dah teruk kena siang tadi kan, apa semua soal siasat. Lepas tu dia pun berehat di kat camp saya tu, camp K4 tu. Lepas tu Major Len Espero arahkan terus. Dia kata okey,
You. Terus, jom mari come on, kita selamatkan kawan kita yang sedang cedera. Masa tu saya baru balik. Saya pun dah buka kasut. Lepas tu kata, come on, dia tu. Lepas tu saya pun ambil capai lah weapon. No weapon, dia kata, no weapon. Tak ada bawa senjata. Kita bawa medical. Lepas tu 14 orang. Saya pun fikir, ya Allah, kalau hari ni lah betul lah sampai ajal aku terima sajalah. Saya pun mengucap 2 kali selamat. Saya pun pergi bawa kami. Sampai saya tak sempat nak pakai kasut sebab nak cepat kan. Kawan kami tetap saja Azman semua keluar darah banyak. Okeylah, kami pun berjalan lah, dibawa oleh Semolia yang jaga guide depan tadi, yang bawa Encik Mat tu. Dia guide, dia bawa kami. Saya tengok ada 4 orang dia pakai senjata, dia bawa jalan depan. Jalan kami ikut dalam keadaan gelap. Tak jauh lah, lebih kurang dalam 300 meter lah. Jalan dari tempat saya tu. Lepas tu saya tengok satu gelap, macam gelap dengan bas 2 biji halang. Lepas tu ramai orang. Lepas tu seorang budak depan. Lepas tu kami pun stop. Dia cakap stop. Okey, kami pun diam, standby. Lepas tu satu budak lah, lebih kurang jam 5, jam 6 lah datang. Dia cakap, hey Malaysia, you Muslim? Kami diam. Lepas tu kawan saya, dia pergi kat kawan saya, hey Malaysia, you Muslim? Kawan saya diam. Dia lempang kawan saya. Pow. Saya pun lupa nama kawan saya tu, lempang. Lepas tu dia pergi kat saya. Dia ucup pisapang ni. Dia kata, you Muslim? Saya kata, yes, all Muslim. You Muslim, you all Fatihah. Saya pun baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, you Muslim, very good. Dia kata, okay. Lepas tu dia pergi jumpa kawan dia. Dia jumpa incah dia, kata, dia cakap bahasa Somalia. Ada Zahabi kena alim Muslim dia ada apa, saya tak tahu lah kan bahasa Somalia. Dalam masa yang sama, masa tu saya tengok SMG kiri kanan, 2 biji bas belakang. Mana yang kawan cedera tu semua belakang. Kiri kanan SMG, semua berantai. Itu kalau kami buat apa-apa, memang kami akan, memang tak tahu nak lari mana lah kan. Lepas tu dia kata, ketua dia datang, Malaysia, mana officer? Lepas tu Magellan Espero kenalkan diri dia, officer. Okay, come your officer. Dia ambil pegawai saya, dia masuk ke dalam kereta. Lepas tu kami cakap, tuan. Tu Magellan Espero kata pun, no problem. Dia ambil Magellan Espero, duduk dalam Land Rover dia. Masa tu hati saya dah berdetik dah, apa akan berlaku. Saya pun dah kata, kalau inilah takdir aku datang hari ni, aku akan meninggal, aku menyelamatkan kawan aku terimalah. Lepas tu dia kata dengan saya, okey, dengar sini. Kata, kamu pusing belakang, kamu berlangkah 7 langkah, pusing depan. Kata. Masa tu saya tak dapat menahan. Masa kata, mungkinlah inilah saat saya akan menemui ajal. Saya kata, saya mengucap panjang. Lepas tu Sarjan Zaidi, ada satu sarjan orang Sarawak, Iban nama tu, nama dia Zaidi. Dia kata, Medan nanti tunduk, diorang tembak, diorang tunduk, kita semua tunduk. Macam mana Jen nak tunduk Jen? Saya kata, kita dengan bawa tilam saja. Saya kata, bawa tilam, nak tunduk apa? Saya sedih. Lepas tu saya mengucap 2 kalimah syahadat. Saya kata, kalau sampailah hari ini ajal aku akan meninggal, aku akan mati. Demi Allah, aku menyelamatkan kawan-kawan aku yang dalam perjuangan ini. Lepas tu dia kata, okey, pusing 7 langkah, jalan, kira cepat, go. Kami pun kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, pusing dia tu. Masa tu saya ingat saya ditembak. Saya ingat saya ditembak. Tapi kami tak ditembak. Kami terus pusing ke depan. Lepas tu masa yang sama dia campak mayat kawan kami. Dia kata, ni okey, ambil ni mayat ni, dia kata. Lepas tu dia suruh ambil mayat Kala Azman. Lepas tu Mendiang Gani. Lepas tu Staf Sarjan Zaidi yang kena di punggung. Lepas tu dia cakap, dah sakit. Saya usung diorang. Saya bawa ke Nisty Compound. Saya bawa diorang ke K4. Dalam usung tu saya mengucap,
Saya menangis sepanjang jalan. Ya Allah, zalimnya lah Somalia sanggup bunuh anggota kita. Kita sebagai pengaman bagi dorang, tunjuk ajar dorang bunuh anggota kita, sahabat saya. Saya tak boleh terima. Sampai dekat camp, dorang baringkan mayat. Lepas tu saya tengok arwah Kala Azman terbujur mendianggani. Yang lepas tu Ustaz masa tu datang turun, Ustaz Jamihi, masa tu Jamihi meja, dia turun. Dia kata okey, mana yang ada baca Yasin, bawa baca Kala Yasin. Saya buka, masa tu saya buka helmet. Tengok helmet tempat mendianggani. Saya tengok helmet tu penuh dengan otak dia. Berlubang sini. Allahu Akbar. Saya tak tahu macam mana perasaan saya masa tu. Allahu Akbar. Itulah saya kata kepada peristiwa yang berlaku tu. Betul-betul masa tu kami betul-betul berdalam. Seorang tu Mariapan bawa 1 biji granat je. Itu pun untuk kami berlakunya, seandainya berlaku perkara yang tak diingini, itulah granat yang kami bawa tu sebiji dekat Mariapan, dekat bawah telurnya dia letak. Itulah 1 biji untuk apa-apa berlaku. Kalau andai kata kami bertempur, kami akan terpaksalah melepaskan sebiji granat itu. Itu je lah senjata yang ada. Tapi benda ni orang tak tahu, orang tak cerita. Yang Cik Mat cerita tu mula-mula saya yang kemudian ni yang mengambil setelah tebusan, ditawan, lepas tu bawa ke camp camp K4. Peristiwa tu berlaku secepat pantas. Diorang apabila sampai je di camp, diorang yang semulia puak-puak diorang tu terus hilangkan diri. Apabila esoknya diorang datang bawa senjata, Malaysia weapon how much, $200, dia jual balik senjata kita, siapa nak beli? Masya Allah. Macam gitu diorang buat macam kita ni. Tapi lah bagi saya tak boleh dengar. Bila saya dengar bunyi regler, tuang-tuang yang meniup regler, bulu roma saya akan naik, saya akan menangis, saya akan teringatkan kawan-kawan saya semasa di Somalia. Saya balik di Somalia, saya akan menjadi macam hilang ingatan. Saya lupa. Kadang saya naik bas, saya sampai ke Gombak. Saya naik bas, saya tak berhenti. Lepas tu driver bas tanya, "Adik nak ke mana?" "Saya nak pergi Wediburn Camp." Dia kata, "Wediburn Camp dah lepas, dik. Ini Gombak, nak pergi ke Gombak." Allahu Akbar. "Saya tak boleh hantar ke?" Dia kata, "Tak boleh, dik. Bas dah sampai sini je. Kau kena balik." Alamak, saya termalaman ada bas. Saya jalan kaki dari Gombak Greenwood tu, saya jalan kaki ke Pasar Maju Setapak. Bayangkan, itulah pengalaman saya pada muda-muda yang masih ada tenaga, yang masih boleh berkhidmat dalam anggota tentera. Masuklah anggota tentera, masuklah mempertahankan negara, cari pengalaman. Saya masuk tentera pada umur 18 tahun. 19 tahun, 20 tahun saya telah ditugaskan di Somalia. Bayang betapa mudanya saya terpaksa menggalas tugas negara dengan rakan-rakan sebaya saya. Itu bila saya dengar Hari Pahlawan Sempena, hari kemerdekaan ini, saya tak boleh tahan terima perjuangan kawan-kawan saya. Saya mengenangkan tentera-tentera yang lama dulu yang dapat mempertahankan, memperjuangkan dan membunuh komunis-komunis untuk kita. Sekarang ni kemerdekaan, kita boleh lena tidur tanpa gangguan. Ya Allah, kita mestilah hormatilah tentera kita, sanjunglah mereka, bagilah mereka penghormatan kepada veteran-veteran dan juga prajurit-prajurit kita. Itulah cerita saya yang tidak saya reka inilah adalah benar, yang betul-betul berlaku, yang saya nak ceritakan, yang orang tidak tahu. Yang tahu adalah masa tu siapa yang terlibat dengan saya. Satu medical tu 7 ranger. Saya dah lupa, dia je ikut masa tu, corporal pangkat dia masa tu. Lepas tu Sarjan Zaidi, orang Sarawak, Mariapan. Lepas tu ada pegawai perubatan medical dan ada yang lain-lain. 14 orang masa tu ambil
Tanpa senjata, tanpa kasut. Saya tak sempat nak pakai kasut. Itulah pengalaman saya yang saya pergi ambil. Dia orang kena, selepas kena tembak, ambush, ambil mayat. Okey, sekian, terima kasih. Semoga cerita ini menjadi pendoman dan pembakar kepada pemuda-pemuda. Semangat kepada mencintai tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi